Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Hadi bin Ismail. Okay. Cikgu RBT kamu. Alright. Kelas kita kali ni, kita akan lihat senarai ada beberapa kepentingan reka bentuk dan teknologi. Baik. Yang mana ada sumbangan-sumbangan dia lah. Bukan kata kecil, tapi bidang reka bentuk ni dia terlalu luas. Okey. Jadi sumbangan ataupun kepentingan bidang ni memang sangat-sangat kita boleh cakap dia satu bidang yang memang amat-amat diperlukan di setiap negara. Jadi dalam Malaysia kita sendiri pun bidang reka bentuk dan teknologi adalah salah satu bidang yang boleh kamu ceburi sebagai kerjaya kamu. Okey? Jom kita tengok. Okey. Kalau pelajar nak tengok dalam buku teks pada muka surat 17, buku teks tingkatan 1, boleh tengok dekat situ. Ada beberapa kepentingan reka bentuk lah. Dia belajar kat situ. Tapi kalau kita nak salin, kalau pelajar nak salin bersama-sama dengan saya hari ni pun boleh. Buka buku teks, jom kita salin. Okey. Saya buat dalam bentuk nota interaktif lah. Okey. Pertemuan ke. Baik. Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tulis sikit lah. Salin. Okay. Oh, pakai colourful sikit. Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okay. Alright. Ada lebih kurang 6 lah. Sebenarnya dia banyak lagi. Tapi dalam ni kita fokuskan kita ada 6 kepentingan reka bentuk dan teknologi. 4, 5 dan 6. Baik, yang pertama. Okay. Yang pertama kepentingannya kalau pelajar boleh baca dalam buku teks, dia kata menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey. Sekarang pelajar kita dah masuk tahun 2020. Okey. Teknologi memang kalau nak kejar memang tak terkejar. Yang mana kalau negara kita sendiri pun antara kita ni bukan negara pengeluar tau. Kita antara negara pengguna jugalah. Pengeluar pun mungkin ada certain ataupun sebahagian je lah. Jadi teknologi moden ni dia salah satu keperluan untuk negara-negara pengeluar. Okey. Jadi perkembangan dalam teknologi moden ni memang agak-agak tinggi lah bagi kepentingan reka bentuk dan teknologi. Baik. Yang kedua kita tengok adalah menyumbang kepada pembangunan sosial. Okey. Sains dan perniagaan. Dia ni seiring lah. Kita boleh kata dia seiring. Bila teknologi moden banyak diaplikasikan, digunakan di dalam masyarakat, dalam negara kita. Jadi dalam masa yang sama, sosial, sains, perniagaan, semua dia termasuk sekali. Dia seiring, dia bawa sekali. Contoh yang boleh kita tengok, perubahan. Kalau dulu mungkin di bahagian kedai-kedai dia mungkin guna sistem-sistem biasa, tapi sekarang banyak dia berubah kepada sistem tanpa tunai kan. Pakai e-wallet, pakai GrabPay, pakai macam-macam lagi lah. Pakai Maybank QR code dan sebagainya. Okey. Alright, yang ketiga. 1, 2, yang ketiga dia kata memenuhi kehendak. Okey.
memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Ini kita memang tak boleh nafikan lah. Keperluan teknologi moden dalam masyarakat, dalam individu. Ambil contoh adalah telefon, handphone kita lah. Smartphone ataupun smartwatch. Macam-macam smart dah sekarang kan. Jadi, dia menjadi satu kehendak. Kita nak satu benda yang berteknologi moden. Kita boleh bandingkan. Alah, hang pakai telefon, tak ada satu feature yang boleh scan muka dan sebagainya. Itu adalah memenuhi kehendak individu. Dia nak benda yang baru, nak benda yang moden. Okey, yang keempat. Yang keempat kita boleh kata dia adalah memudahkan urusan. Okey. Memudahkan urusan kerja. Dia memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Contohnya paling mudah kita tengok sekarang lah kan, musim COVID. Kalau dulu nak scan dia pakai apa? Kita pakai manual, nak scan suhu kan, pakai manual, tembak dan sebagainya. Pakai termometer tu lah. Sekarang dia memudahkan. Sekarang boleh ada, hanya kita guna apa? Letak dia pada tiang ataupun letak pada dinding. Pengguna dia hanya perlu dekatkan dia punya dahi. Itu contoh-contoh teknologi moden memudahkan urusan kerja. Yang seterusnya, yang nombor 5. Okey, yang kelima adalah kita memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Ini adalah lebih kepada penghasilan produk-produk baru ataupun pengubahsuaian produk-produk sedia ada. Ini melibatkan contoh benda tu dah ada, tapi bila kita nak ubah suai yang baru, ini kepentingan reka bentuk. Kita tahu kehendak pelanggan, kehendak pengguna macam mana, kita ubah suai dia, jadikan dia satu inovasi yang terkini, yang kreatif dan kita pasarkan dia. Baik, dan yang terakhir, yang keenam adalah buka peluang kerjaya. Okey, bidang reka bentuk juga kepentingannya antaranya adalah membuka peluang pekerjaan ataupun bidang kerjaya ataupun bidang perniagaan. Berapa ramai sekarang semuanya nak memenuhi kehendak pengguna, iaitu lebih kepada peralatan moden, teknologi dan sebagainya. Itu jadi inilah kepentingan. Yang mana kepentingan-kepentingan ni semuanya melibatkan lebih kepada individu, masyarakat dan juga negara. Okey. Jadi ke-6 kepentingan ni pelajar perlu ingat, hafal dan fahamkan kenapa dia jadi satu benda yang penting. Kenapa reka bentuk teknologi itu penting dalam kehidupan di peringkat zaman moden sekarang. Okey? Baik. Sekian dulu. Kita berjumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.